Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, insyaallah pada kali ini kita akan menyambung perbincangan berkenaan dengan hadis Nabi ini berdasarkan kepada buku 40 hadis peristiwa akhir zaman. Pada pagi ini kita melihat kepada hadis yang ke-17 yang diletakkan tajuk oleh pengarang, harta riba ada di merata tempat. Hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala riba, faman lam ya'kul asabahu min ghubarihi. Rawahu Ibnu Majah. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba satu zaman tidak ada seorang pun kecuali dia terlibat dalam memakan harta riba. Kalau dia tidak memakannya secara langsung, ia akan terkena juga debu-debunya. Jadi bagaimana peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dosa dan juga muamalah yang terlibat dengan riba ni. Sehingga Nabi sebut walaupun seorang itu tidak memakan harta riba, tapi terkena juga tempias debu-debu amanah riba ni. Jadi kalau kita lihat, begitulah yang berlaku. Berlakunya pengamalan riba oleh institusi kewangan, itu yang dilakukan secara berlesen. Walaupun nampak halal dari segi operasinya, tapi dari segi hukum Islamnya adalah haram, tetap haram. Ada juga yang memang dilakukan secara haram, dahlah riba tu haram, kemudian prosesnya berlaku dengan cara yang haram. Banyak pinjaman-pinjaman oleh ahlung yang ditawarkan, dan kita maklum perkara itu berlaku yang akhirnya akan membawa kemudaratan, masalah kepada orang yang terlibat, ahli keluarga mereka, dan sebenarnya memberi kesan negatif kepada masyarakat itu sendiri. Maka sebab itulah Islam mengharamkan riba ini. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli, Allah Ta'ala halalkan jual beli, wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Maka dalam ayat suratul Baqarah ini jelas tentang pengharaman riba ni. Maka sesuatu yang haram mesti dijauhi. Maka sebab itu Islam menggariskan garis panduan dalam kita mengamalkan muamalah ni. Jadi kalau kita nak segi detailnya, maksud muamalah ni, hukum syarak yang berkait dengan urusan kewangan, seperti jual beli, sewaan, simpanan dan sebagainya. Matlamat daripada Islam mensyaratkan muamalat ni adalah untuk menghalang daripada berlakunya perkara-perkara negatif. Di antara hikmah Islam mensyaratkan muamalat ni, yang pertamanya menunjukkan keadilan Allah dalam mengatur urusan kehidupan kita manusia. Keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur kehidupan kita manusia ni.
mana peraturan yang mesti kita patuhi supaya kehidupan kita dalam keadaan baik. Ya, selamat di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Yang keduanya, mengiktiraf pemilikan harta, ya, melalui akad yang sah. Ya, Islam mengiktiraf pemilikan yang diperolehi oleh seorang atau dimiliki oleh seorang. Tidak sebagaimana fahaman komunis, ya, sehingga menafikan hak seorang sebagai contoh, ataupun sosialis. Tidak. Islam mengiktiraf pemilikan harta seorang, tapi mestilah dengan cara yang betul, mengikut batas ataupun apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Ya. Kemudian kalau dalam jual beli pula, muamalat ini ditetapkan syariatnya ialah supaya dapat menjaga kepentingan, ya, penjual dan pembeli ataupun penyewa kalau melibatkan sewaan, dan juga pemilik harta tersebut. Maka dengan kita mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, oleh Islam ini, maka insya-Allah kita akan mendapat keredaan melalui panduan yang ada yang kita ikut ini. Dan insya-Allah kehidupan kita akan diberkati oleh Allah SWT. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim supaya kita mencari harta yang halal. Dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-29 ini. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta benda sesama kamu dengan cara yang batil. Jangan kamu ambil harta di antara kamu dengan cara yang salah. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara redha. Muslimin muslimat rahmatullah. Jadi kalau kita lihat bagaimana Islam menggariskan peraturan dalam muamalat ini supaya memastikan ianya halal. Ya. Dan kalau kita lihat dari segi perbincangan berkenaan dengan hadis ni, berkenaan dengan riba ni, bagaimana para ulama membahagikan riba ni. Ya. Kalau kita lihat di sana ada dua bahagian. Ya, riba dalam muamalat Islam ni terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertamanya riba duyun, ya, iaitu riba hutang, dan yang keduanya riba al-buyu', ya, riba jual beli. Riba dengan sebab hutang, dan yang keduanya riba dalam jual beli. Yang mana disebutkan tadi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jual beli tidak ada masalah, halal. Salah satu cara untuk kita mendapatkan harta, bahkan ianya merupakan salah satu daripada lingkup yang besar dalam kehidupan kita untuk mendapatkan harta. 9/10 daripada harta kekayaan itu adalah melalui proses ataupun muamalah jual beli ini. Ya. Cuma mesti mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Islam. Manakala kalau kita lihat ulama mazhab Syafi'i, mereka membahagikan riba kepada 3. Ya. Yang pertamanya riba al-fadl, yang kedua riba nasi'ah, dan yang ketiganya riba al-yad. Jadi itu di antara jenis-jenis riba yang dibincangkan dalam kitab fiqh, termasuk dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i yang disusun oleh Dr. Syekh Dr. Almarhum Wahbah Az-Zuhaili. Jadi kalau kita nak bincang berkenaan ini, maka panjang. Dari sudut
perbincangannya. Ya. Dan bila kita melihat kepada riba ni, di antara apa yang difahami daripada riba ni ialah dari segi maksudnya, riba ni pertambahan bayaran. Ya, dalam urusan pertukaran barang dan hutang. Contoh, kalau seseorang berhutang sebanyak RM100 sebagai contoh, maka diletakkan syarat oleh pemberi pinjam ataupun yang memberi hutang itu supaya dibayar dengan lebih. Hutang RM100 kena bayar RM110 sebagai contoh. Maka ribah ni itu dikira sebagai riba dan merupakan sesuatu yang haram. Kerana apa? Kerana ia boleh menindas golongan yang susah ni. Yang meminjam, berhutang adalah untuk menghilangkan kesusahan ataupun kerana terdesak, kerana keperluan. Tiba-tiba bila membayar kembali, maka perlu bayar lebih daripada jumlah yang dipinjam, maka sudah tentu akan membebankan orang yang telah sedia susah, yang terpaksa meminjam itu. Maka sebab itulah Islam mengharamkan riba ni. Kerana di sana ada unsur-unsur penindasan kepada satu pihak. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita bersama. Sekali itu untuk kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.